أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي. اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung lagi bacaan kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah, pada muka surat 59, yakni fasal khilafah, pelantikan khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, thumma li Umar ibn al-Khattab, thumma li Uthman ibn Affan, thumma li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa humul khulafa'ur rasyiduna wal a'immatul mahdiyyuna. Maksudnya, kami menegaskan bahawa sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khilafah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia menunjukkan kemuliaan dan kelebihan di atas muslim lainnya. Kemudian kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Mereka adalah khilafah yang mendapat petunjuk, ini al-khulafa ar-rasyidun, dan di atas semua pemimpin lainnya. Dan seterusnya, Abu Ja'far At-Tahawi ingin meneruskan perbincangan berkait dengan khilafah, yakni mereka yang memegang tampuk pemerintahan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nusabbitu al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berpegang dan beriktikad bahawa sabit khilafah, terjadinya khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
selepas daripada kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yakni yang pertamanya yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mesti ditaati oleh semua orang Islam, sebagaimana mereka mentaati Rasulullah SAW juga, iaitu yang pertamanya bagi Abi Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tafdilan lahu, kerana memuliakan ia, wa taqdiman ala jami'il ummah, dan juga ia mendahului dari segi kelebihan dan kebaikan di atas ummah ini. Ummah ini maknanya semua orang Islam yang lain. Summa li Umar bin Al-Khattab, kemudian khilafah tersebut digantikan selepas daripada wafat Sayyidina Abi Bakar, digantikan pula dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Summa li Uthman ibn Affan, kemudian digantikan pula khilafah, yang menjadi khalifah selepas daripada itu ialah Uthman ibn Affan selepas daripada Sayyidina Umar. Summa li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum wa humul khulafa ar-rasyidun, kemudian mengganti pula bagi selepas daripada Sayyidina Uthman, digantikan pula dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa humul khulafa ar-rasyidun, mereka itulah khulafa ar-rasyidun, yakni khalifah-khalifah pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rasyidun, yang mendapat petunjuk. Wal a'immatul mahdiyun, dan mereka menjadi a'immah, ketua al-mahdiyun, yang diberi hidayah. Jadi banyak perbincangan ulama mengenai penggantian Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumhur ulama menyatakan bahawasanya pelantikan bagi Sayyidina Abu Bakar ini pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan disebut, bukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut secara direct, tapi secara isyarat. Terdapat dalam hadis, Nabi kata, hadis daripada Huzaifah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi kata, iqtadu billadhi min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Iqtadu maknanya ikutilah mereka-mereka yang datang selepas aku, yang akan datang menjadi pemerintah selepas aku. Siapa? Abi Bakrin wa Umar, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ataupun Tirmizi daripada Huzaifah. Jadi banyak cerita-cerita yang termasuk di dalam mensabitkan pelantikan khalifah Sayyidina Abu Bakar selepas daripada Rasulullah SAW. Dan yang paling masyhurnya iaitu pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam gering. Jadi baginda tidak dapat untuk hadir solat untuk nak jadi imam. Jadi baginda menyuruh Siti Aisyah beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar supaya menggantikan baginda menjadi imam. Itu setengah daripada syaratlah, isyarat-isyarat yang mana menjadi isyarat bagi pelantikan
Sayyidina Abu Bakar selepas menjadi khalifah selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Mengikut ulama, Sayyidina Umar ini dilantik secara wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun demikian, wasiat tersebut tapi ia disetujui oleh ahli syura yang terdapat pada masa tersebut. Katanya, kata ulama, Sayyidina Umar menyerahkan keputusan bagi pelantikan selepas daripada Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia kepada ahli syura. Jadi ahli syura itu terdiri daripada 6 orang, iaitu Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Talhah dan juga Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitulah. Jadi pemilihan Sayyidina Umar ini adalah mengikut bagi wasiat bagi Sayyidina Abu Bakar. Begitulah juga pelantikan bagi Sayyidina Uthman ibn Affan pun sama, melalui majlis syura, dan juga Sayyidina Ali pun melalui majlis syura juga. Seterusnya, berkenaan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, wa annal ashratal ladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati nashhadu lahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haq wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyun wa Talhata wa Zubair wa Sa'dun wa Sa'idun wa Abdul Rahman ibn Auf wa Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-ummah ridwanullahi alaihim ajma'in. Maksudnya, ada pun 10 orang yang namanya disebut oleh Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW menjamin syurga untuk mereka. Maka kami mengakui, yakni menyaksikan syurga bagi mereka atas apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka. Sedang perkataan baginda Rasulullah SAW itu amat benar. 10 orang tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdul Rahman ibn Auf, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang merupakan penjaga amanah bagi umat ini. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Yang ini yang kita namakan sebagai Al-Mubashirin bil Jannah. Di dalam akidah yang kita pegang, bagi mereka yang belajar akidah, ada berkait dengan tartib bagi kejadian kemuliaan, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulakan dengan Rasulullah SAW, yakni kejadian yang paling afdal dan yang paling mulia. Kemudian ada tartibnya hingga sampai kepada para sahabat, didahului oleh Khulafa Ar-Rashidun, itu 4 orang. Kemudian selepas daripada sahabat Ar-Rashidun tadi, dan 6 lagi. 6 lagi mereka yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan syurga, yang dinamakan mereka ini dengan Al-Mubashirin bil Jannah. Jadi 4 campur 6 itu jadi 10.
wa anna al-ashrata alladhi sammahum Rasulullah SAW wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannah. Dan sungguhnya 10 orang yang telah dinamakan oleh Rasulullah SAW dan telah Rasulullah beri khabar gembira kepada mereka dengan syurga, nashhadu lahum bil jannah, kami juga bersaksi mereka itu sebagai ahli syurga, ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sendiri, wa qawluhul haq, sedangkan perkataan Rasulullah SAW itu amat benar. Tak ada apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu melainkan perkataan benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu bercakap apa-apa dengan mengikut bagi hawa nafsu dia, tidak. Illa wahyun yuha, kecuali apa yang Rasulullah SAW bercakap itu, apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu adalah daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Begitulah juga dengan pensabitan berkait dengan al-mubasysyirin bil jannah pun sama. Dan mereka itu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, ini adalah khalifah yang 4. Wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdul Rahman ibn Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-ummah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah itu gelaran dia aminu hadhihi al-ummah. Itu gelaran bagi Abu Ubaidah, ridwanullahi alaihim ajma'in, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka itu semuanya. Kalau kita boleh tengok satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW berkata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum hayaan Uthmanu wa afraduhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz ibn Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ada satu hadis, artinya orang yang paling penyayang di antara umatku Abu Bakar, sedangkan yang paling keras dalam berpegang pada agama Allah Ta'ala adalah Sayyidina Umar, dan yang paling pemalu adalah Sayyidina Uthman. Yang paling mengetahui tentang warisan, yakni perkara berkait dengan faraid, ilmu faraid, warisan harta, adalah Zaid bin Thabit. Dan yang paling bagus dalam membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling tahu berkaitan dengan halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Ketahuilah, Nabi kata, setiap umat mengandungi orang yang dipercayai, maknanya orang kepercayaan, aminul ummah dipanggil. Dan orang kepercayaan ummah ini aminul ummah. Setiap umat itu ada baginya aminul ummah. Mereka seolah-olah yang menjaga keseluruhan. Amin tu, orang yang menjaga bagi kesentosaan agama. Pada zaman Rasulullah SAW, aminul ummah iaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhum. Disebabkan itulah dalam matan bagi akidah tahawiyah ini disebut wa huwa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, sebagai amin, penjaga bagi ummah, orang yang menjaga dan orang yang dipercayai, yang menjaga amanah. Wa man ahsanul qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa
wa azwajihi at-tahirati min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Maksudnya, siapa yang berbicara baik mengenai para sahabat, isterinya dan keturunan Rasulullah SAW, di mana mereka semua suci dan bersih dari noda, maka mereka adalah orang-orang yang bebas daripada kemunafikan. Ini sifat munafik. Wa man ahsanul qawla fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baik perkataan dia, maknanya dia tak cerca ataupun caci sahabat, dia tidak memandang buruk pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi at-tahirati, dan juga tidak sekali-kali mereka memandang keji ataupun perkara yang tidak baik kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli danasin. Tidak sekali-kali mereka itu meletakkan noda pada isteri Rasul. Wa zurriyyatihil muqaddasina min kulli rijsin, dan mereka itu berkata perkataan yang elok kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyabitkan zuriat Nabi ini dengan perkara-perkara yang kotor. Faqad bari'a minan nifaq, sungguhnya orang tersebut telah terlepas daripada sifat munafik. Inilah yang kita kena pegang dalam hati kita berkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sekali-kali kita berprasangka yang tidak baik kepada para sahabat. Tak boleh. Begitu juga kepada isteri-isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada zuriat-zuriat dia. Ini dengan demikian dapat melepaskan kita daripada sifat nifaq, munafik. Kemudian kita sambung lagi bab pada kemuliaan ulama dan juga para wali. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, ulama us-salafi minas salihina wat tabi'ina wa man ba'dahum min ahli al-khairi wal athari wa ahli al-fiqhi wan nazari la yuzkaruna illa bil jamili wa man zakarahum bisu'in fa huwa ala ghairis sabili. Maksudnya ulama daripada umat yang pertama, ini as-salaf, salafus salih, dan mereka yang mengikut jalannya orang-orang salih, perawi hadis, para faqih dan ahli tafsir. Mereka hanya dibicarakan dengan cara yang baik, dan siapa yang berkata buruk tentang mereka tidak berada pada jalan yang benar. Ini adalah pegangan kita lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkait dengan ulama as-salaf. Ulama as-salafus salih minas salihin wat tabi'in, ulama-ulama yang terdahulu. Salafus salih ini mengikut bagi pandangan ulama adalah 300 kurun yang awal. Ini pandangan mereka ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata, khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, maknanya 100 tahun yang Nabi kata pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma allazina yalunahum, kemudian 100 tahun lagi selepas daripada kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma allazina yalunahum, kemudian 100 tahun lagi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini 300 tahun ini ulama namakan sebagai kurun as-salaf, dia panggil. Ini asal bagi perkataan salafus salih tu duduk pada 300 tahun, sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama membincangkan bahawa
kaum salafus salih ini ialah 400 tahun. Ada juga setengah ulama kata 500 tahun. Tapi yang sabit dalam hadis hanya 300 tahun saja. Wa man ba'dihim, dan mereka-mereka yang mengikut min ahlil khairi wal asari, mengikut langkahnya daripada orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik, wal asari, dan juga para perawi hadis, wa ahli fikhi, dan ahli fiqh, wan nazari, dan ahli tafsir. La yuzkaruna illa bil jamil, tidak sekali-kali disebut pribadi mereka itu melainkan semuanya dengan baik belaka. As-salafus salih. Wa man zakarahum bisu, siapa yang mencerca ataupun menyebut dengan keburukan para salafus salih ini, mereka yang banyak berjasa kepada ummah yang selepas daripada mereka. Maknanya umat Islam ini yang ada sekarang dan yang lagi akan datang, kita sebenarnya terhutang budi kepada salafus salih. Kerana daripada mereka inilah kita ambil agama kita. Daripada salafus salih inilah kita ambil agama. Sebab salafus salih ini mereka dapat petunjuk direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang datang kepada kita daripada tunjuk ajar salafus salih sebenarnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sebab kita berhutang budi dengan para ulama salafus salih inilah la yuzkaruna illa bil jamil. Tidak sekali-kali kita sebut peribadi mereka ini melainkan perkara yang baik saja. Jangan sekali-kali kita cari benda yang buruk tentang mereka ini. Wa man zakarahum bisu, siapa yang menyebut ataupun menyentuh peribadi ulama salafus salih ini bisu, dengan keburukan, fahuwa ala ghairis sabil, maka ia bukan atas jalan yang benar, bukan atas jalan yang betul. Berkait dengan para wali pula, Imam Abu Ja'far At-Tahawi meneruskan lagi, wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimus salatu wassalam, wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Maksudnya, kami tidak melebihkan seorang di antara para wali Allah di dalam umat di atas para rasul. Tetapi kami lebih baik mengatakan seorang di antara rasul adalah lebih baik dari seluruh para wali jika dikumpulkan. Wala nufaddilu ahadan minal awliya, tidak sekali-kali kami melebihkan seorang pun, tidak sekali-kali kami melebihkan seorang pun daripada para wali ala ahadin minal anbiya, ke atas para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam, para nabi. Daripada nabi sendiri pun, maknanya awliya, wali tidak akan lebih. Ini dari segi martabat lah. Martabat wali ini dia di bawah daripada martabat anbiya. Dan anbiya pula dia di bawah sedikit daripada rasul. Itu kedudukan dia. Rasul maknanya lebih tinggi daripada nabi, dan nabi lebih tinggi daripada para wali alaihimus salatu wassalam. Dari segi tertib lah. Wa naqulu nabiyyun wahidun, dan kami berkata, kami berpegang, nabiyyun wahidun, seorang nabi, afdal, lebih baik, lebih utama. Ini dari segi darajah ni, dari segi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, afdal min jami'il awliya, daripada
seluruh wali-wali. Maksud dianya dari segi kedudukan. Dari segi kedudukan, bukan kita nak bezakan dari segi kedudukan hati, tidak. Bukan kita nak bezakan dari segi apa-apa selain daripada kedudukan. Maknanya kedudukan antara Nabi, antara Rasul, Nabi dan juga Wali. Rasul dia di atas lagi, lebih utama dari segi darajah, dari segi martabat dia lah. Dan Nabi itu di bawah Rasul. Bawah Rasul kedudukan para Nabi, dan selepas daripada para Nabi kedudukan para wali. Tidak kita lebihkan wali itu daripada Nabi, tak boleh. Begitu juga kedudukan bagi Nabi tak boleh lebih daripada para Rasul. Dan keramat, fasal bagi keramat para wali pula. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha 'anis thiqati min riwayatihim. Maksudnya kami percaya kepada karamah, keajaiban para wali, dan kisah yang sahih tentang mereka jika berasal daripada sumber yang dipercayai. Ini yang berlaku pada para wali berkait dengan karamah, kemuliaan. Allah Ta'ala muliakan para rasul dengan mukjizat. Jadi Allah Ta'ala muliakan para awliya dia, wali itu, dengan karamah. Wa nu'minu bima ja'a min karamatihim. Kami beriman dengan apa yang datang kepada mereka, kepada para wali tadi, min karamatihim, daripada karamah, kemuliaan. Allah Ta'ala nak muliakan bagi para wali ini. Allah Ta'ala berikan kepada mereka perkara yang mencari adat. Karamah ini dia umpama dengan mukjizat, sama saja. Karamah dengan mukjizat itu sebenarnya sama, cuma nama dia berlainan dan fungsi dia pun berlainan. Kedua-duanya ini perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang mencari adat, bukan perkara yang boleh dipelajari, tidak. Kalau mencari adat, ada perkara yang mencari adat tapi boleh dipelajari, yang kita namakan sebagai sihir. Tapi ini semata-mata Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Kalau berikan kepada Nabi dan juga Rasul, dinamakan sebagai mukjizat. Jadi Nabi dan juga Rasul ini perkara pelik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ini untuk nak menguatkan, nak menyatakan bahawasanya mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuannya. Tujuan untuk nak menguatkan lagi dakwaan mereka itu sebagai Nabi dan juga Rasul. Jadi para wali ini bukan tujuan untuk nak menguatkan bahawasanya mereka ini betul-betul wali, tidak. Jadi karamah yang berlaku pada wali ini cuma Allah Ta'ala berikan kepada mereka untuk nak menyatakan kemuliaan, ketinggian darjat mereka di sisi Allah Ta'ala, bukan menjadi sebagai dalil bahawa mereka itu wali, tidak. Sebab perkara ini dibimbang apabila kita kata mesti kena setiap wali itu kena ada bagi mereka itu perkara yang boleh mencari adat untuk nak menunjukkan mereka itu jadi wali. Tidak mesti. Sebab tidak semua orang wali ada bagi mereka itu karamah, perkara yang pelik-pelik, tidak. Sebab tu di dalam hikam Ibn Athaillah dia kata al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah dalam melakukan kebaikan itu adalah lebih baik daripada kita dapat 1000 karamah. Maknanya karamah ini adalah bukan menjadi syarat para wali, tidak. Tidak mesti seorang wali mesti ada baginya karamah. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala nak muliakan mereka, Allah Ta'ala berikan kepada mereka karamah. Perkara yang berlaku ke atas mereka itu perkara yang mencari adat.
Ini biasa berlaku pada orang wali. Tapi bukan ia menjadi syarat untuk nak mengaku dia menjadi wali, tidak. Adapun Nabi dengan sebab berlaku perkara mencari adat mukjizat itu salah satu daripada perkara yang menguatkan dakwaan mereka menjadi Nabi dan juga Rasul. Berbeza dengan karamah. Karamah tidak sebab ada perkara mencari adat bagi wali ni jadi sebab untuk dia nak dakwa dia jadi wali. Tidak, tak boleh. Sebab setengah ditakuti nanti orang yang melakukan sihir juga nanti boleh mengaku jadi wali. Orang yang belejing ataupun hantu raya, dia boleh buat perkara yang pelik-pelik. Misalnya berjalan atas air ke, terbang di udara ke, boleh. Jin boleh angkat dia, boleh bawa dia ke mana-mana dia nak. Tapi itu bukan menunjukkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan boleh sebab jadi dia boleh mengaku dia ni sebagai wali, tidak. Jadi dari segi ahli sufi, perkara mencari adat ni, perkara karamah yang berlaku pada mereka itu tak ada harga pun di sisi mereka. Tak ada harga. Ini kita kena ingat bagi orang yang belajar tasawuf, kena tahu benda tu. Di sisi ahli sufi, perkara mencari adat tidak ada nilai pun di sisi mereka. Yang ada nilai itu pada bagi orang lain yang tengok itu ada nilai lah. Bagi mereka ni, wali ni, mereka bergantung hati pada Allah Ta'ala. Apa yang baik berlaku pada mereka, itu hak Allah. Apa yang buruk pun hak Allah Ta'ala juga. Begitu semua. Jadi kami beriman, katanya Abu Ja'far At-Tahawi, termasuk dalam iman juga berlaku karamah kepada para awliya. Wa sahha dan sah anis siqat min riwayatihim, dan sah berlaku karamah ini daripada cerita-cerita para wali, sekiranya ia datang daripada siqat, yakni orang-orang yang boleh dipercayai. Siqah dia panggil, orang yang jujur, orang yang tidak hidup dia dalam bohong. Dan orang-orang yang bukan ahli dunia, bukan, dia panggil ahli siqat. Orang siqah lah kita kata. Seterusnya lagi sebahagian tanda-tanda kiamat. Imam Abu Ja'far Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nu'minu bi asyratis saati minha khurujud dajjali wa nuzulu Isa ibn Maryam alaihi salam minas samai wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabatil ardi min mawdi'iha. Maksudnya kami percaya dengan tanda-tanda kiamat. Seperti mana? Kemunculan Dajjal dan turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam dari langit, dan percaya pada terbitnya matahari daripada tempat tenggelamnya, dan pada kemunculan makhluk buruk dari bumi. Wa nu'minu bi asyratis sa'ah, dan kami beriman dengan tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Asyratus sa'ah tu mana tanda-tanda berlaku hampirnya kiamat. Yang ni tanda-tanda besar ni. Dia ada dua tanda kiamat, ada dua. Ada tanda besar dan ada tanda kecil. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis Sayyidina Umar tu, yang panjang tu berkait dengan Islam, iman dan juga ihsan tu. Jadi Jibril tanya pada Nabi, mata sa'ah, bila berlakunya saat ataupun kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu bi'alama minas sa'ili, maknanya tidaklah orang yang kena tanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya sepatutnya Sayyidina Jibril lagi tahulah daripada Nabi. Sebab dia aminal wahyi, orang yang membawa wahyu. Jadi dia nantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, patutnya tahulah. Tapi makna mal mas'ulu bi'alama minas sa'ili, maknanya kita sama-sama tidak tahu. Kamu yang bertanya pun tak tahu, dan aku yang kena tanya pun tak tahu bila sa'ah. Jibril tanya lagi Nabi SAW, wa ma asyratuha, apakah tanda-tanda kiamat?
Nabi kata antalidal amatu rabbataha, bahawa melahirkan amah, ini hamba sahaya, rabbataha, dia melahirkan tuan dia. Ibu melahirkan tuan dia. Mana anak yang akan jadi tuan bagi ibu. Wa antaral hufatal uratal alah, dan kamu akan tengok al-hufat, orang yang berkaki ayam. Al-urat, orang yang tak cukup pakaian dia. Al-alah, orang yang hidup susah. Ri'a asy-syai', yang kerja dia mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, sampai satu masa mereka inilah akan yang membangunkan bangunan yang besar-besar. Jadi itu setengah daripada alamat-alamat kecil. Dan alamat besar yang Nabi sebut di sini, dalam hadis Nabi SAW, dan disebut oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, iaitu khurujud Dajjal. Yang pertama sekalinya ialah keluar Dajjal. Nuzulu Isa bin Maryam, dan juga turunnya Nabi Isa AS minas sama', daripada langit, daripada langit keempat ataupun langit ketiga. Wa nu'minu bitulu'i syamsi min maghribiha, dan kami beriman dengan naiknya matahari pada tempat tenggelam dia, pada bahagian barat. Sekarang ni matahari naik di sebelah timur, turun sebelah barat. Nanti apabila dekat dengan kiamat, ini alamat tanda besar ni, Asyratul Kubra, akan naik matahari nanti di sebelah timur. Apabila dia sebelah barat, maknanya matahari tenggelam, hari akhir tu matahari tenggelam daripada sebelah barat dan tidak muncul sebelah timur balik. Berlakulah kegelapan pada masa tersebut. Beberapa hari gelap hingga nanti matahari naik semula pada sebelah barat, bukan sebelah timur. Wa khuruji dabatil ardi, dan juga akan keluarnya dabatul ardi, min maudhi'iha, daripada tempat keluar dia. Ini antara tanda-tanda kiamat yang besar. Seterusnya lagi kita masih ada masa. Kita teruskan lagi penolakan terhadap khurafat dan juga bid'ah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitaba wa sunnata wa ijma'al ummah. Maksudnya kami tidak menerima sebarang kebenaran, apa yang dikatakan dukun dan peramal. Tidak juga kami menerima penyataan apa pun dari siapa yang bertentangan dengan kitab, sunnah dan ijma', yakni kesepakatan umat Islam. Ini setengah daripada perkara akidah. Yakni wala nusaddiqu, tidak sekali-kali kami membenarkan. Maknanya dalam akidah kita tak boleh kita membenarkan kahinan, ahli dukun, kahin, dukun, pawang, bomoh semua. Wala arrafan, dan orang yang mengaku dia tahu perkara yang lagi akan datang. Nujum lah, ahli nujum ataupun orang peramal. Wala man yadda'i syai'an, dan tidak sekali-kali kami membenarkan orang yang mendakwa sesuatu, yang menyatakan sesuatu yukhaliful kitab, yang menyalahi bagi Al-Quran. Apa-apa sekalipun yang dibawa datang kiranya menyalahi Al-Kitab, yakni Quran, was sunnah, dan juga sunnah, wa ijma'al ummah, dan juga kesatuan umat, ijma' ulama. Jadi apa yang menyalahi kitab, sunnah dan ijma' ulama, kami tolak. Kena wajib kita tolak.
tak boleh kita benarkan. Ini teranglah. Berkait dengan ijma' ini, ijma'ul ummah ni, jumhur ulama, itu Nabi kata la tajtami'u ummati fi dhalal. Tidak sekali-kali umat aku apabila mereka berkumpul untuk nak dapatkan satu keputusan di dalam kesesatan. Maknanya Allah Ta'ala akan tolong mereka apabila mereka ingin dapatkan satu keputusan, apabila mereka itu buat syura. Jadi itu termasuk dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkait dengan kesatuan Islam pula, wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa adzaban wa dinullahi fis sama'i wal ardi wahidun wa huwa dinul islami kama qala ta'ala inna ad-dina 'indallahil islam, surah Ali Imran. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, Ali Imran ayat yang ke-85. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul islam madina, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa huwa bainal ghulu wat taqsir wa bainat tashbih wat ta'til wa bainal jabri wal qadari wa bainal amni wal iyasi. Maksudnya kami sepakat bahawa menyertai jamaah adalah benar, jalan lurus, dan bahawa perpecahan adalah menyimpang dan juga bencana. Hanya ada satu agama Allah di langit dan di bumi, iaitu adalah Islam. Sebagaimana firman Allah, sungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam, surah Ali Imran ayat yang ke-19. Dan juga firman Allah Ta'ala, dan telah kuredai Islam itu menjadi agamamu, surah Al-Maidah ayat yang 3. Islam terletak di antara sikap berlebihan dan pengabaian. Duduk di tengah-tengah antara tashbih, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan yang lain, dan ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah, dan jabariyah, dan juga wal qadari, dan penolakan takdir Allah, ni orang qadariyah. Dan antara kepastian tanpa sedar akan penghitungan Allah dan putus asa dari kasih Allah. Wa naral jama'ah haqqan, dan kami melihat jamaah Islam. Ini yang Nabi kata, alaikum bis sawadil a'zam, hendaklah kamu lazimi dengan sawadil a'zam, yakni himpunan umat yang banyak, duduk dalam tempat tu. Jangan kita duduk seorang-seorang. Maknanya ijma' ulama, ijma'ul ummah, duduk bersama dengan ijma'ul ummah. Fa inna dhi'ba fa inna syaitana dhi'bul insan. Nabi kata, sungguhnya syaitan itu menjadi serigala yang akan makan manusia. Dia akan tipu daya. Fa inna syaitana dhi'bul insan ya'kulul qasiyah, yang akan makan mereka yang duduk berseorangan. Jadi syaitan ni apabila kita duduk dalam jamaah, dia susah untuk dia nak pengaruh manusia. Jadi dengan sebab itulah Nabi suruh alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu duduk bersama jamaah, jangan duduk seorang-seorang. Apa yang diijma'kan oleh jamaah, apa yang telah dimufakati oleh jamaah, itulah yang kena kamu ikut. Jangan buat hukum sendiri. Jangan buat hukum sendiri. Kalau hukum dah ada, dah diterangkan oleh jamaah, orang Islam terima hukum tersebut, jangan lagi nak melanggar-langgar, jangan. Haqqan wa sawaban, sebenar dan juga betul, mengikut bagi hadis Nabi SAW kata begitu. Wal furqata zaygan wa azaban, dan berpecah-pecah, buat kumpulan ni sikit,
zaigan wa azaban, sesat dan juga perkara yang tidak benar. Wa dinullahi fis sama'i wal ardi wahid. Sedangkan agama Allah Ta'ala sama ada di langit ataupun di bumi, wahid, hanya satu saja. Wa huwa dinul Islam, iaitu agama Islam. Di langit pun sama, di bumi pun sama, yang diterima. Kama qala ta'ala, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam. Wa qala ta'ala, dan firman lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam sebagai agama, maka tiada sekali-kali diterima daripadanya. Agama yang lain tidak diterima. Wa qala ta'ala, wa raditu lakumul islam madinah, dan telah redha aku bagi kamu akan agama Islam ini sebagai agama. Wa huwa bainal ghulu, agama Islam ini duduk di antara ghulu, tengah-tengah. Dia bukannya ghulu yang melampaui, wa taksir, dan juga mensedikitkan. Taksir ni maknanya tidak terlampau sedikit dan tidak melampaui sangat, duduk tengah-tengah. Wa bainat tashbih wa ta'til, dan di antara tashbih, Islam ini bukannya agama yang tashbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu, wa ta'til, ataupun tidak meletakkan bagi Allah Ta'ala itu suatu sifat pun. Wa bainal jabari wal qadari, dan bukannya duduk di antara jabariyah dan juga qadariyah. Wa bainal amni wal iyasi, dan duduk di antara keamanan dan juga keputusasaan. Iyas, putus asa. Tidaklah agama Islam itu menyebabkan umat dia akan jadi putus asa langsung, tidak. Dan tidaklah agama Islam itu menjadikan umat dia tu tafaul senantiasa, tak. Tafaul ni maknanya orang yang senantiasa positif hingga nanti akan bawa bencana kepada dia. Tak boleh. Dia duduk tengah-tengah. Fahadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan, wa nahnu bura'u ila Allah Ta'ala min kulli man khalafa alladhi zakarnahu wa bayyannahu. Maksudnya inilah agama kami, kepercayaan kami, sama ada secara lahir maupun batin. Kami justru berlepas tangan kepada Allah Ta'ala daripada siapa yang menyalahi apa yang telah kami sebutkan dan yang kami jelaskan. Inilah agama kami dan pegangan kami. Secara zahirnya, luarnya, batin pun, dalam pun begitu. I'tiqad tu perkara batin. Apa yang kita i'tiqad, kita keluarkan melalui perbuatan, itu panggil zahir. Wa nahnu bura'u ila Allah, dan kami berlepas diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min kulli, daripada setiap man khalafa, mereka yang menyalahi, allazi zakarnahu, apa yang telah kami sebutkan ia dahulu-dahulu, wa bayyanahu, dan telah kami terangkan dahulu-dahulu. Dan ini sebagai penutup. Sikit lagi rasanya sempatlah. Imam Abu Ja'far Tahawi kemudian mengucapkan doa. Ini penutup dia. Wa nas'alullaha ta'ala an yusabbitna. Salah tu dia punya. Wa nas'alullaha ta'ala wa nas'alullaha ta'ala an yusabbitana 'alal iman. Sebab ada an tu kena letak bagi atas ta tu. Yusabbitana 'alal iman wa yukhtima lana bihi wa yu'simana minal ahwa'il mukhtalifati wal ara'il mutafarriqati wal madhahibir radiyati mislil musyabbihati wal mu'tazilati wal jahmiyati wal jabariyati wal qadariyati
wa ghairihim minal ladzina khalafu sunnata wal jama'ata wa khalafu ad-dalalah wa nahnu wa nahnu minhum bura'un wa hum indana dhalalun wa hum indana dhallalun wa ardiya'un wa billahi al-ismatu wat taufiq. Maksudnya kami mohon, ini doa musannif, tuan pengarang kitab ini dia berdoa, kita sama-sama aminlah. Kami memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kami tetap teguh atas keimanan, menamatkan usia kami dengan iman tersebut dan menjaga kami daripada hawa nafsu yang pelbagai pendapat yang berpecah belah dan mazhab-mazhab yang hina seperti Musyabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah dan lainnya seperti mereka yang bertentangan dengan sunnah dan jamaah serta telah melazimi mengikut kesesatan. Kami berlepas tangan daripada mereka, sedang mereka pula di sisi kami adalah kelompok yang sesat dan menyimpang. Maka kami memohon kepada Allah Ta'ala agar dikurnia pemeliharaan dan petunjuk. Amin. Wa nas'alullah, berdoa ni Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, dia berdoa, dia menutup kitab dia, wa nas'alullah Ta'ala an yusabbitana. Kami mohon pada Allah Ta'ala supaya dia meneguhkan kami alal iman wa yukhtima lana bihi, dan juga mengkhatamkan, menutup kami kematian pun dalam iman juga, wa yu'simana minal ahwa'il mukhtalifah dan menyelamatkan kami daripada hawa nafsu yang berbagai-bagai, banyak berkait dengan hawa nafsu yang salah-salah ini, wal ara'il mutafarriqah, dan juga pandangan-pandangan yang sesat, wal madzahibir radiyah, dan mazhab-mazhab yang keji. Mislu mazhab ni maknanya perjalanan-perjalanan, pegangan-pegangan yang keji. Mislul musyabbihah, seumpama mazhab musyabbihah, wal mu'tazilah dan mu'tazilah, wal jahmiyah dan juga jahmiyah, wal jabariyah, wal qadariyah wa ghairihim. Ini kita semua dah bincang dah yang ni. Wa ghairihim, dan selain daripada mereka itu, minal ladzina khalafu sunnah wal jamaah, mereka yang menyalahi sunnah dan juga jamaah muslimin. Wa khalafu ad-dalalah, dan juga wa halafu ad-dalalah, dan mereka itu memihak kepada kesesatan. Wa nahnu minhum bura'un, dan kami daripada mereka itu berlepas diri. Kami tak termasuk dari segi mereka itu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada mereka itu. Wa hum indana dhallalun, mereka itu di sisi kami adalah dhallal, orang yang sesat, wa ardiya'un, dan juga mereka yang menyimpang daripada jalan yang benar. Wa billahil ismatu, dan dengan Allah Ta'ala lah sabitnya ismah. Ismah ni maknanya Allah Ta'ala menjaga. Wa taufiq, dan Allah Ta'ala memberi taufik, hidayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi habislah kitab kita pada hari ini. Dan saya secara peribadinya mengucap terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar dan mereka yang mengikuti kuliah saya sepanjang PKP ini. Alhamdulillah telah tamat pada hari ini. Yang mungkin kita baca hampir 3 bulan, 3 atau 4 bulan. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang dia lah. Allah Ta'ala betulkan apa yang kita buat salah, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada ARG, itu Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group, yang sudi untuk menjemput saya bagi memberi kuliah secara online ini berkait dengan akidah At-Tahawiyah. Dan
Walaupun saya bukan ahli dalam bidang akidah dan apa-apa ilmu sekalipun, saya bukan ahli, tapi sama-sama kita berkongsi dan mendapat manfaat daripada pembacaan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'alna minal ulama'i syakirin was-salihin was-sabirin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.